Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyam lailatin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, dan saya kira ni pertemuan yang pertama kali lah. Dan surau ni surau yang baru di Setialam ni. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada pihak surau yang sudi menjemput saya lah untuk beri sedikit tazkirah ataupun perkongsian. Tazkirah ni sebagai peringatan lah. Peringatan ni biasanya kita dah tahu, cuma kita ingatkan balik. Sebab itulah kita panggil tazkirah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. 20 minit. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada ni, yang ada di surau ni masih lagi kita panggil on track lah. Kalau dalam perlombaan masih dalam on track. Kalau main bola masih dalam padang, walaupun dah separuh masa yang kedua. Sebab itu kalau dekat surau saya tu, separuh masa kedua tu memang jemaah pun dah makin berkurang lah. Tapi Alhamdulillah, sebab dalam ramai-ramai jemaah yang berkurang itu bukan kita yang berkurang. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Separuh masa yang kedua. Jadi biasa separuh masa yang kedua ni kita kena all out lagi lah untuk kita dapat kemenangan. Alhamdulillah, kita masih lagi on track dan masih lagi berada dalam padang lah. Kita tak keluar padang. Ramai dah yang keluar daripada padang. Mudah-mudahan kita boleh meneruskan perjuangan kita untuk menghabiskan bulan Ramadan yang masih berbaki, insya-Allah. Dan saya terbaca satu status dari Al-Fadhil Hazri Hashim Al-Bindani. Dia kata Ramadan ni rasa macam sekejap je tahun ni. Macam sekejap je. Kita dah malam yang ke-24 malam ni. 24. Sekejap je rasa. Dan begitulah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di akhir zaman ni masa tu akan jadi rasa singkat, rasa sekejap. Kalau setahun akan rasa macam sebulan, sebulan akan rasa seminggu, seminggu akan rasa macam sehari. Ini akhir zaman Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Dan kata, seingat saya dalam catatan saya dalam pengajian dengan saya ikut secara online dengan Baba Faisal Pondok Dada Faqani. Dia kata maksud daripada hadis Nabi itu, kata ulama, dia masa sebenarnya sama ni, sebenarnya masa kita ni. Cuma ulama kata masa yang ada tu tidak banyak benda yang kita dapat boleh buat dalam masa yang ada, dan tidak banyak ketaatan yang kita boleh buat sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Kalau kita dengar kisah, biasa kita dengar kisah Imam Syafi'i khatam Al-Quran sehari 2 kali kalau bulan Ramadan. Tengok keberkatan masa yang Allah berikan kepada dia. Jadi Alhamdulillah, kita antara orang yang terpilih yang masih lagi berada on track menuju pengakhiran bulan Ramadan. Jadi situasi ini berlaku saban tahun. Di mana-mana surau sama. Saya belajar kat Terengganu.
sempatlah duduk bermukim di Terengganu selama 5 tahun setengah lebih kurang. Jadi kita boleh tengok keadaan di sana. Lebih kurang ya. Datang Selangor, kerja dekat Selangor, dah bermukim di Selangor ni lebih kurang 5 tahun juga, 5 tahun lebih dah. Berkahwin dengan orang Kedah. Jadi kita tengok di setiap negeri tu, dia keadaan ni, fenomena ni memang berlaku di hampir ke semua negeri lah. Mungkin kita boleh muhasabah kenapa fenomena ni berlaku di awal Ramadan, sebagaimana Abang Kamaru sebut tadi, melimpah sampai ke belakang jemaah yang datang. Tapi bila di akhir-akhir katanya ada 3 sah, tinggal 3 sah. Jadi kenapa fenomena ini berlaku? Dia mungkinlah disebabkan kemasukan kita ni dalam bulan Ramadan kita tidak buat persediaan. Tidak buat persediaan. Apakah persediaan yang kita perlu buat tu? Persediaan yang kita perlu buat yang paling utama sekali ialah persediaan ilmu. Kita sepatutnya masuk ke dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Sepatutnya begitulah. Menyebabkan kita ni barulah kita tak kalah, tak mudah tewas di hujung Ramadan. Masuk dengan persediaan, iaitulah persediaan ilmu. Dan persediaan ilmu ni dia bukannya kita boleh nak masuk nak bersedia hanya dengan kursus 2 hari. Biasa kita sebelum Ramadan kita buat ceramah perdana sebelum Ramadan. Kita ulang kaji balik, itu memang sepatutnya kewajipan kita. Bila nak masuk bulan Ramadan, kewajipan kita, bila saya sebut kewajipan ni maksudnya wajib. Wajib-wajib ni benda yang kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa. Itu wajib. Jadi belajar berkenaan ilmu puasa, belajar berkenaan dengan perkara yang membatalkan puasa itu adalah satu kewajipan bila kita nak masuk kepada bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ni bukan hanya ada ibadah puasa sahaja. Kita ada ibadah solat, yang mana dalam bulan Ramadan ni ada solat yang khusus yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, iaitulah solat tarawih. Dan solat tarawih ni bagi lelaki afdalnya ditunaikan di masjid secara berjemaah. Jadi orang yang masuk ke bulan Ramadan, berapa ramai yang masuk dengan ilmu? Dia datang solat berjemaah, berapa ramai yang belajar berkenaan dengan ilmu solat berjemaah? Berapa ramai? Sebab kita orang lelaki wajib fardu ain, wajib ke atas, yang ada atas surau hari ini, wajib sebenarnya belajar ilmu fardu ilmu berkenaan solat berjemaah. Sebab apa saya kata wajib? Yang ini saya bukan sebut ikut kefahaman saya sendiri lah. Saya ambil daripada guru saya yang saya belajar. Kerana orang lelaki ni, dia ada satu solat yang mana syarat sah bagi solat itu ialah berjemaah. Sebab tu dia wajib belajar berkenaan solat berjemaah. Apa dia solat yang syarat sah dia berjemaah? Solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ni syarat sah dia berjemaah. Kalau kita solat sendiri, kita pergi masjid, kita solat seorang diri. Walaupun pergi masjid, solat seorang diri, kalau tak berjemaah, maka solat kita tak sah. Sebab itulah wajib belajar berjemaah. Jadi wajib bagi orang lelaki belajar berkenaan ilmu solat berjemaah. Sebelum kita pergi kepada solat berjemaah, saya ni jenis saya tak suka sangat terikat. Sebab tu kalau boleh tak nak jadi imam tarawih ni tak mahulah. Tapi kat surau saya bagi saya, tapi yang bagi satu malam je untuk solat tarawih. Sebab saya suka pergi ke surau ni kita merantau lah lebih kurang ke surau. Malam ni insya-Allah tarawih dekat sini. Jadi kita boleh tengoklah keadaan masyarakat kita. Dan yang menyedihkan, ni tak masuk lagi bab solat berjemaah ni bab solat sendirian. Dia antara benda yang perlu dijaga ialah rukun solat. Rukun solat ni tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam kitab
Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak. Nama kita Hidayatus Sibyan. Di dalam setiap rukun solat yang 13 yang kita belajar, setiap daripada rukun tu dia ada syarat sah rukun tersebut. Jadi yang saya nak sebutkan malam ni, sebab benda ni berlaku di kebanyakan tempat, iaitu dia azan dulu kan saya terus, iaitu bab sujud. Sujud ni ada 8 syarat sah bagi sujud. Kita nak sujud ni dia ada syarat dia. Setiap rukun tu dia ada syarat dia. Kalau kita pernah belajar, alhamdulillah. Kalau kita tak pernah belajar, kita carilah kuliah-kuliah yang mengajarkan berkenaan perkara ni. Sebab solat ni adalah ibadah setiap hari yang kita belajar, yang kita tunaikan. Jadi menjadi kewajipan untuk kita belajar berkenaan syarat-syarat tersebut. Jadi dalam sujud ni ada 8 syarat. 8, kalau tak silap saya ada 8. Yang saya nak sebut ada 2 sahaja. 2, iaitu yang pertama, anggota yang kita kena rapat ke lantai dalam semasa kita sujud, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas sab'ati a'zum, di atas 7 anggota. Jadi kita nak sujud, kita kena sujud atas 7 anggota tersebut. Yang ni mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Jadi apa 7 anggota tu? Yang pertama, perut jari. Perut jari kita ni, 2 ni, yang putih, perut jari ni yang putih. Jadi kalau menurut mazhab kita, kalau kita sujud, kaki kita buat macam ni. Kita tidak tekan perut jari kaki menghadap ke arah kiblat. Dia tak semua pun tak apa, asalkan ada lah beberapa jari yang menghadap ke depan. Yang itu syarat dia, yang pertama. Jadi 2 belah kaki tu kena rapat lah perut jari kaki. Sebab ni saya tengok sendiri di surau saya. Dia sujud, dia kaki dia duduk macam tu je. Dia tak, perut jari kaki tu dia tak rapat. Itu yang pertama. Dan 2, itu 2 lah, kiri kanan 2 anggota. Kemudian lutut 4. Kemudian tapak tangan. Tapak tangan ni lah. Yang ni saya sebut ni yang berkaitan dengan sah ataupun tidak solat. Kalau kita nak sebut kesempurnaan solat, banyak lagi. Tangan nak letak macam mana, cara angkat takbir macam mana, letak tangan ketika duduk duduk antara 2 sujud macam mana. Itu banyak lagi, itu kesempurnaan solat. Yang kita nak tekankan dekat sini ialah sah solat. Sah ataupun tidak solat. Jadi syarat sah bagi sujud dapat 7 anggota. Jadi 2 telapak tangan dan 6. Dan yang ke-7 ialah dahi. Dahi disebut juga dalam syarat sah solat, terbuka dahi. Terbuka dahinya. Jadi dekat surau saya memang ada. Saya tak pastilah kalau dia sakit ke apa. Dia pakai kopiah, dia sampai sini, sampai dekat kening dia pakai kopiah ni. Ada yang pakai macam tu. Yang macam jenis kopiah saya ni, kopiah lembik kan. Jadi kalau dia gini, tolak sampai sini. Jadi mungkin dia nak sujud tu, dia selesa sikit lah kot. Dia letak sampai sini. Jadi dahi dia tak kena. Kita bimbang solat dia tak sah. Jadi kita duk kejar Lailatul Qadar, kita duk kejar kelebihan ni dalam bulan Ramadan. Kita duk kejar hadis man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sedangkan solat kita tu masih banyak yang perlu diperbaiki. Itu syarat sah bagi sujud. Syarat sah bagi sujud. Itu bab solat bersendirian. Masuk bab solat berjemaah banyak lagi lah. Kalau kita nak tekankan, sebab ramai kita akan solat berjemaah bila solat tarawih berjemaah. Jadi kita pernah belajar tak syarat qudwah? Syarat qudwah ni syarat mengikut imam. Syarat kita mengikut imam. Disebut dalam kitab Hidayatus Sibyan tadi ada 13 rukun. Ada 13 syarat.
mengikut imam. Kalau dalam kitab pedoman solat berjemaah, pedoman sembahyang berjemaah, syarat kedua, syarat mengikut imam ada 12. Di antaranya ialah muwafiq dan masbuk. Ramai mana yang salah faham berkenaan dengan muwafiq masbuk. Ada yang tak pernah dengar muwafiq masbuk. Apa benda muwafiq masbuk? Ada tu dengar, tu jarang-jarang dengar. Tersalah sebut. Muwafiq itu jadi munafik. Tersalah sebut. Sebab aku jarang dengar. Sebab kita kalau dekat Selangor, maaf saya sebut, saya tak pastilah surau ni dia kuliah dia penetapan kuliah dia macam mana. Biasa kalau saya, orang jemput saya untuk bagi atau ganti ke, saya akan sebut benda ni. Kuliah ni kita nak hidang kepada orang awam biar betul. Kita sebagai AJK kita kena letakkan dengan keperluan masyarakat, bukan kehendak kita. Dan hari ni saya sangat duka cita lah. Duka cita kenapa? Sebab saya salah seorang AJK yang menyusun kuliah, tapi sebab kita orang baru, kita cuba ubah benda ni. Tapi orang lama ni dia biasalah. Kalau kita biasa bekerja dengan orang lama, kita budak muda, orang baru, susah sikit lah nak ubah. Dan hari ni telah dipersetujui dan dah maklum pada ustaz untuk ustaz ni kuliah secara bulanan berkenaan Al-Quran. Saya kalau Al-Quran saja tak apa, saya ustaz tu dia kemahirannya qiraat. Nak ajar baca qiraat. Kita tahu kita baca qiraat apa sekarang? Tak tahu kan? Kita nak belajar yang tu, nak ajar yang lain-lain lagi. Qiraat apa ni? Imam qiraat. Kita ni bagi hafsin kita ni. Kita baca hafsin, Tariq Syafi'i yang kita baca sekarang ni. Kita ada dua. Bawah hafsin ni ada dua. Tariq Syafi'i, Tariq Ibnul Jazari. Imam Qallun ada, Warsh ada. Takut dia ajar yang tu je. Kalau ajar yang tu memang balik awal lah jemaah. Sebab sekarang saya ada ke bulan tadarus. Bulan tadarus kita yang ada ni pun nak baca Quran pun merangkak-rangkak, nak belajar bab qiraat. Memang tak kena sangat. Tu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Bukan semua kita ni wajib belajar. Jadi kita nak susun kuliah, pastikan kita letak keutamaan masyarakat. Yang mana kita nak letak? Fardu ain. Yang tu. Kita dengar fardu ain ni macam sekolah kelas kafar. Bukan. Fardu ain macam yang saya sebut tadi, ilmu berkenaan dengan solat berjemaah. Syarat kedua kita pernah belajar tak? Ada 12 syarat kedua. Pernah belajar tak? Sebab kita duk sibuk sangat ilmu yang tinggi-tinggi, yang tu yang jadi muafiq, jadi munafik. Sebab tu lah. Sebab kita ilmu yang sepatutnya kita belajar, kita tak belajar. Ataupun kita tak hidangkan. Kita bagi nasi pada baby, kita bagi nasi ayam. Sepatutnya dekat baby itu kita bagi nasi air, bubur nasi. Tu ibaratnya begitulah. Jadi inilah antara yang saya akan tekankanlah kalau saya kuliah dengan semua, saya tekankan dulu. Sebab benda ni macam berjemaah tadi, dia berlaku di istiadah ni. Saya tazkirah itu. Imam tu dia peristiwa tu berlaku sehari sebelum saya tazkirah. Imam tu dia tersalah solat isyak, dia tersalah bangun rakaat yang kelima. Dia tersalah bangun rakaat yang kelima. Lepas tu dia duduk balik lah. Dia duduk balik. Lepas baca tahiyat semua tu, dia pun sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Tak betul lah dia sujud sahwi. Makmum ni berlaku perbezaan di kalangan makmum. Ada makmum yang ikut sujud. Ada makmum ikut sujud. Makmum lelaki mesti. Sebab apa? Sebab dia nampak imam. Kalau dia tak nampak makmum muslimat, dia bukan macam ni, dia punya penghadang dia guna langsir. Jadi tak nampak. Makmum muslimat bagi salah. Dia dalam solat berjemaah ni dia ada dibahaskan masalah tu. Dia dah nampak masalah muwafaqah bersama dengan imam. Dalam solat berjemaah, dia ada benda yang imam buat, kita kena buat. Ada benda yang imam tinggal, kita boleh buat.
ada benda yang imam tinggal kita kena tinggal. Yang kita kena belajar. Ada dalam bab solat berjemaah. Jadi dalam masalah tadi sepatutnya dia masalah tu masalah imam buat makmum wajib buat. Sebab apa? Sebab kita dalam mengikut imam. Jadi makmum muslim betul lah. Betul lah. Yang belakang, yang muslimah, yang bagi salam. Nasib baiklah ada pandangan. Ada pandangan ulama sebab fiqh ni dia luas. Saya lepas saya tazkirah tu ada jemaah lah dia tanya, tapi saya tak jawab masa tu. Saya kata nanti saya balik tanya guru saya sebab saya tak berani. Kalau ikut asal memang begitulah. Makmum memang kena sujud sahwi walaupun kesalahan tu kesalahan imam. Bukan kesalahan makmum. Sebab makmum dia mengikut imam. Kecuali dia nak bagi salam, dia niat mufaraqah. Boleh. Jadi saya rujuk balik guru kita. Nasib baik ada pandangan Syekh Rabi kata tak perlu solat semula, kira solat dia dah sah. Adalah perbahasan dia. Dan hukum sembahyang berjemaah ni pun kalau ikut mazhab lain ada yang kata wajib, ada yang kata wajib. Wajib ada dua pula lah, dia bahagikan dua. Yang pertama wajib fardu ain. Wajib fardu ain ni kalau dia solat sendirian, solat dia sah tapi berdosa. Sembahyang pun berdosa. Kalau ikut mazhab lain dah. Ada yang kata wajib tu ialah syarat sah bagi solat. Kalau dia sembahyang solat diri tak sah sembahyang dia. Ada pandangan dalam mazhab lain. Solat berjemaah. Jadi banyaklah kalau kita nak tekankan. Cumanya itulah fenomena yang berlaku di mana-mana tempat. Mungkin dia berlaku begini bila hujung-hujung Ramadan berkurang, mungkin disebabkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan bukan masuk dengan ilmu. Kita masuk dengan semangat semata-mata ataupun menjadi adat sahaja. Masuk sebagai adat. Sebagaimana sebelum-sebelum ni bila Ramadan kita akan ramai-ramai pergi surau awal bulan. Kemudian hujung-hujung bulan kita sama-sama ramai-ramai pergi ke pasar raya cari biskut raya dan sebagainya. Mungkin jadi adat macam tu. Jadi kita cubalah biar kita masuk ke bulan Ramadan dengan ilmu. Mungkin sebab ni lah kita dah melalui banyak fasa Ramadan tetapi kita tidak dapat kelebihan Ramadan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak dapat kelebihan sedang beribadah kita tadi dalam keadaan kita tak tahu pun, kita tak pernah belajar solat berjemaah, kita tak pernah belajar solat sendirian pun kita memandang lekeh. Kalau apa kelas belajar bab semayang, bila kita tanya syarat sah bagi takbiratul ihram ada berapa? Tak pernah belajar. Syarat sah bagi takbiratul ihram dalam Hidayah Sibyan tersebut ada 21 syarat sah bagi takbiratul ihram yang kita takbir. Jangan tanya pula yang mana satu takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang mula-mula sekali. Allah, yang tu wajib. Wajib. Dan yang tu wajib. Dan ada lagi lah, ada yang makmum dia boleh bersama imam. Sunat dia bersama dengan imam. Dia buat sekali. Apa ni? Sama-sama dengan imam. Dalam salat imam ada sunat kita buat. Ada yang makruh kalau kita buat sama-sama. Yang ni banyak orang buat. Nak musim tarawih ni memang ramai orang buat. Ada lagi dia lagi laju daripada imam. Sebab apa? Sebab imam orang lama. Imam orang lama. Imam Allah nak turun sujud ni Allah dia sampai dah. Dah tasbih 3 kali je imam. Akbar. Dia tunggu nak bangun dah. Ada. Itu makruh. Kalau mendahului 2 rukun batal sembahyang. Ni mendahului imam. Ada yang tak boleh bersekali, haram. Apa ni? Tak sah sembahyang kita. Iaitu takbiratul ihram tadi. Tak boleh. Imam tak ambil dari takbir, kita mudah takbir, tak boleh. Jadi tak sah sembahyang kita. Jadi benda inilah yang kita perlu hidang kepada masyarakat supaya masyarakat kita ni beribadah dalam keadaan berilmu. Sebenarnya ada lagi masalah yang kalau saya rasa kalau saya sebut nanti orang marah pula lah. Cukup sah 20 minit.
Saya rasa dah cukup masa. Dah lebih katanya ni. Jadi jika ada salah dan silap, saya minta maaf lah. Dan boleh tegur saya supaya saya dapat memperbetulkan kesalahan saya. Jadi itu sajalah perkongsian dan peringatan untuk diri saya sendiri juga dan untuk jemaah yang ada pada malam ini. Kita doa sama-sama supaya kita ni dapat melalui fasa-fasa yang terakhir Ramadan ni dengan sebaik yang mungkin. Dan pesan terakhir saya, kita rancang betul-betul 10 akhir Ramadan ni kita tak payahlah nak target tinggi-tinggi sangat. Kita sebelum ni tak pernah qiyamul lail, tiba-tiba bangun hari esok ni nak bangun pukul 3 pagi nak sembahyang. Takut esok je bangun 3 pagi. Lepas tu tidur memanjang. Sebab apa? Sebab kita tak pernah terkejut jadi. Jadi kita buat pelan-pelan, kita atur betul-betul. Kita ni kalau kita sembahyang malam, kita sembahyang maghrib berjemaah, isyak berjemaah, tarawih, witir berjemaah, subuh berjemaah. Insya-Allah kita akan dapat kelebihan Lailatul Qadar. Insya-Allah. Itu pun dah banyak. Kita cuba istiqamahkan yang itu sahaja sehingga akhir Ramadan. Tak perlulah nak target nak bangun pukul 3 pagi nak baca Quran. Saya takut baca Quran 2-3 helai idea meleleh atas Quran. Saya risau macam. Jadi Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.